Ayyuhal ahibbah, insya-Allah kita akan membedah kata kerja menjadi kera dan babi lantaran senandung syaitan. Yang dikatakan senandung syaitan oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, muzik, lagu, nyanyian dan nasyid. Jangan terperanjat ini kita ucapkan, kita katakan, kita jelaskan melalui hadis-hadis, di antaranya hadis Bukhari, Muslim, dan kita muatkan hanya hadis-hadis yang sahih. Jadi berjaga-jagalah antum bahawa syaitan menipu antum antaranya dengan nyanyian. Syaitan memperdayakan antum antaranya dengan nyanyian. Cuba kita lihat yang mana hadis Rasulullah SAW berbunyi, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila jambi 'alamin yaruhu 'alaihim bisarihatin lahum ya'tihim lihajatin fayaqulun irji' ilayna ghadan fayubituhumullahu wa yada'ul 'alam wa yamsahu akharina qiradatan wa hanazira ila yaumil qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Ashribah, begitu juga dalam Fathul Bari. Apa maksud hadis ni? Akan terjadi pada sebahagian umatku, akan terjadi, yakni di akhir zaman. Jaga-jaga, sekarang muzik sudah menguasai segala-galanya. Akan terjadi pada sebahagian umatku yang menghalalkan zina. Sekarang sudah ada, ya? Sudah ada bapa ayam yang menghalalkan zina ni. Ibu ayam kebanyakannya orang Melayu sekarang. Begitu juga sutera. Cuba lihat datuk-datuk yang pakai kemeja yang lembut-lembut itu semua adalah kain sutera. Dan minuman yang memabukkan ataupun khamar, serta alat-alat muzik. Kemudian sebahagian dari kaumku akan ada yang turun di lereng gunung. Lalu datang orang yang membawa ternakan mereka dan mendatangi mereka untuk satu keperluan, meminta keperluannya. Memang ya, sekarang rumah-rumah yang canggih di atas bukit. Nanti orang-orang kaya semua di atas bukit. Contohnya sekarang cari rumah yang paling mahal di atas bukit. Nanti di bawah bukit itu adalah orang-orang miskin minta bantuan ataupun minta infak. Ini sudah berlaku. Mereka berkata, orang kaya ini berkata, datanglah lagi kepada kami besok atau esok. Maka malam itu Allah menghancurkan mereka. Allah meruntuhkan gunung tersebut dan merubah sebahagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Apa puncanya? Puncanya adalah muzik dan nyanyian. Mereka benar-benar akan dijadikan kera dan babi. Saya masa kecil-kecil dulu di Singapura ni, kalau ada kahwin sama ada dipanggil Ghazal ataupun Gambus ataupun Zapin. Kalau Ghazal tu supaya ingin rancak, di belakang ada kasbah. Biasalah, kalau tak tekan tu dia tak boleh main betul. Ya? Jadi di situ dihalalkan minuman keras dan dihalalkan benda yang dikatakan muzik yang diharamkan. Betul tak Pak Syekh? Pak Syekh, betul ya? Yang main gambus pun sama. Ala kulli hal, perbuatan ini adalah perbuatan mungkar, diharamkan oleh Rasulullah SAW, dan akhir zaman oleh kerana keterlaluan mereka akan ditimpakan bala menjadi kera dan babi. Ini hadis, ya. Begitu juga, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yudrabu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat yakhsifullahu bihimul ardh yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Akan muncul segolongan umatku yang minum khamar, yakni minuman yang memabukkan seperti arak, dan menamakannya dengan nama yang lain. Mereka berhibur dengan alat-alat muzik, yakni nyanyian, di mana di kepala-kepala mereka, dan dengan nyanyian para bidu wanita ataupun nyanyi perempuan. Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan sebahagian mereka sebagai kera dan babi. Kalau kita lihat apa dijelaskan oleh Ibn Qayyim, sama ada disedut oleh bumi atau ditelan oleh bumi, mungkin akan berlaku, dan sebahagiannya saya dengar sudah berlaku, tetapi berita ini belum sampai kepada kita. Jadi kalau kita lihat, pertama, arak ini akan dihalalkan, diubah dengan nama yang lain. Memang kadang-kadang mereka mengatakan yang diharamkan dalam Quran khamr, kami minum whisky, bukan khamar. Kami minum brandy. Ini lebih buruk ni. Kemudian satu lagi yang dimasukkan dalam khamar oleh ulama kita, minta maaf ya, kita terus terang, kulil haq walau kana mur, rokok.
Dukhan dalam bahasa Arab yashrabuna dukhan atau yashrabu dukhan. Isap rokok itu dikatakan syarab. Apa itu syarab? Isap. Minum juga syarab. Mereka sekarang sudah menghalalkannya dengan nama yang lain. Sebenarnya itu diharamkan. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih isap rokok ni supaya diberi perasaan benci kepada rokok. Mudah-mudahan. Jadi dia termasuk yang dikatakan Rasulullah SAW nanti, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu dikategorikan sebagai khamar. Jadi tuan-tuan di sini yang kita lihat nyanyian, music, alat music. Nyanyian kalau dalam bahasa Arab artinya disebut sebagai nasyid. Sekarang nasyid-nasyid sudah masuk ke masjid. Malah mereka tak kira langsung berqasidah ataupun bernyanyi-nyanyi lepas sembahyang. Apa mereka nyanyikan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam. Ini adalah nyanyian, tidak dibolehkan sama sekali. Nanti kita akan bahas dalam tata kerja ini yang amalan-amalan tersebut termasuk dalam nyanyian. Ada nama-nama khusus dinamakan dalam bahasa Arab, dan benda ini sudah diharamkan sejak begitu lama, tetapi belum sampai kepada kita. Malam ni kita bongkar. Jadi tidak ada nyanyian yang dihalalkan sama sekali. Tidak ada nyanyian yang dihalalkan. Ada yang mengatakan, tuan-tuan, saya ni nyanyi, niat saya baik, sebab saya nyanyi lagu-lagu agama, lagu-lagu nasyid. Mereka mengatakan dengan dalil yang diriwayatkan oleh Muslim, innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati perlu baik. Apa katanya? Hati baik cukuplah. Tapi itu kena ingat, hadis ni ada yang ditinggal. Hadisnya kalau kita baca, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum, disambung wa amalikum. Allah tidak melihat kepada luaran kamu, kepada jasad kamu, badan kamu, kepada uang kamu, tapi melihat kepada hati kamu dan amal kamu. Tidak boleh dipisah. Malah Quran mengatakan alladzina amanu wa amilus solihat. Setelah beriman, beramal soleh. Iman di mana di sini? Bukankah kata Rasulullah SAW, ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Apabila seseorang manusia itu rosak di dalam hatinya, maka rosak segala-galanya. Ataupun saya terjemahkan seluruhnya, sesungguhnya dalam jasad seorang manusia ada seketul darah. Apabila darah itu rosak, rosak segala-galanya. Apabila dia baik, baik segala-galanya. Maka ditunjuk, dia cakap takwa di sini, bermakna takwa di hati. Jadi orang yang mengatakan saya ni buat hati saya bagus, niat saya bagus, tapi jangan lupa Allah bukan saja melihat kepada hati kamu, tetapi amalan kamu. Kalau amalan kamu tak serentak dengan hati kamu, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan saya kan niat baik. Ia niat baik kerana Allah, tetapi kalau tidak mengikut sunnah juga tidak boleh. Bukankah Ibn Ajlan mengatakan 3? Tidak diterima amalan kecuali dengan ucapan. Tidak diterima ucapan kecuali dengan perbuatan. Tidak diterima amalan dan perbuatan kecuali dengan niat. Kemudian ditambah, tidak diterima ucapan, perbuatan, niat kecuali ikut sunnah. Kecuali ikut sunnah. Jadi walaupun dia mengatakan saya nyanyi ni niat baik Ustaz, tapi ikut sunnah tak? Tidak ikut sunnah tidak baik jadinya. Jadi jangan kita katakan, oh saya bernasyid ni bagus sebab niat saya bagus. Tetapi kita ingat, amal dengan niat seiring. Kalau niatnya bagus, amalnya tidak ikut sunnah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat seterusnya. Kita agak terbuang masa sedikit ya. Di dalam hadis yang saya baca tadi, ada disebut qainat. Apa itu qainat? Di hadis ini bermaksud para penyanyi.